Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali, saya yang jahil, yang bodoh ini memohon keizinan daripada semua yang hadir untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yaitu nikmat kebaikan yang Allah sedang berikan kepada kita. Maka kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, lalu kita berharap agar kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kebaikan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat pada saat ini, walaupun sedikit, jika hendak dibandingkan dengan kebaikan orang-orang yang terdahulu, ibadahnya, sedekahnya, zikirnya, ta'abbud mereka, takarrub mereka kepada Allah, kita tidak akan mampu untuk menandingi ibadahnya orang-orang yang terdahulu. Jika kita ingin membandingkan diri kita dengan ashabul Rasul, terlalu jauh. Jika kita ingin bandingkan kita dengan syekh kita dan guru kita, juga terlalu jauh. Daripada sudut rasa kehebatan mereka dengan Allah, ketakutan mereka dengan Allah, lembutnya hati mereka itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, tetapi khususnya diri saya dan keluarga saya, tentang satu perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu apa kata Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka syurga akan berada dalam pencariannya. Barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka neraka berada di dalam pencariannya. Mudah-mudahan apa yang kita buat saat ini, moga-moga syurga itu dikurniakan oleh Allah ke atas kita. Kerana kita duduk di dalam majlis zikir dan majlis ilmu,
Sayyidina Ali bagi tahu kat kita siapa yang di dalam pencarian ilmunya, maka natijahnya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang menuntut akan kemaksiatan, maka natijahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang setiap hari boleh dikatakan kita menuntut akan ilmu, maka apa yang kita perolehi? Seseorang apabila dia bekerja, tuan-tuan, bila dia kerja, dia akan nampak gaji dia pada hujung bulan. Bila seseorang berkahwin, dia akan mengharapkan adanya zuriat. Bila kita menuntut ilmu, apakah yang kita harapkan daripada Allah? Ketika kita duduk di dalam majlis ilmu demi majlis ilmu, apakah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun sekadar kita hanya meminta pahala demi pahala, ganjaran demi ganjaran? Tuan-tuan, jika kita inginkan pahala demi pahala, maka pahala ini belum tentu boleh menebus kita keluar daripada neraka Allah. Kerana pahala yang kita ada dalam diri kita beransur-ansur kurang, beransur-ansur hilang. Dengan kita melakukan kejahatan, sama ada jahat ini berbentuk zahir atau jahat ini berbentuk batin. Dalam kuliah saya selalu ingatkan perkara ini. Kita menuntut pahala, dalam masa yang sama kita menghilangkan pahala kita. Dalam kita beramal saleh, dalam perkara yang sama kita menghilangkan amal saleh kita. Sampailah kita tak berhenti lagi mendengar aib orang lain dan menceritakan aib orang lain. Sampailah umur kita 60 tahun dah, tuan-tuan. Umur kita di hujung-hujung titik pertemuan kita dengan Allah. Tetapi kita memang tak berhenti buat amal saleh. Kita terus salat, kita terus baca Quran, kita terus zikir, kita terus puasa Isnin dan Khamis. Dalam masa yang sama kita terus juga membuka aib orang lain. Kita terus sombong dengan Allah. Hatta apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah itu sifat kesombongan. Lalu ulama menafsirkan tentang zarrah ini. Halusnya zarrah sebutir pasir yang dipecahkan kepada 1000. Tuan-tuan, kalau sebesar itu sombong yang ada di dalam hati kita, Nabi kata la yadkhulul jannah, syurga takkan terima kita. Apabila kita melihat akan kisah iblis laknatullah, peristiwa yang dirakamkan kepada kita dalam Al-Quran, apabila dia berkata kepada Allah, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Sayyiduna Adam alaihissalam. Lalu Allah keluarkan iblis ini daripada jannah Allah, dan namanya ditukar oleh Allah daripada Azazil kepada iblis. Jika mana kita yang belum masuk syurga Allah telah ada sifat sombong, apakah kita layak untuk duduk dalam syurga Allah? Makhluk yang duduk di dalam syurga Allah, yang telah berada di dalam syurga Allah, lalu dia sombong. Ini apa yang ada di dalam Al-Quran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
dengan sebab keengganannya patuh dengan perintah Allah dan kesombongannya, lalu dia ingkar dengan Allah. Makhluk yang sombong yang telah berada di dalam syurga Allah dihalau oleh Allah daripada jannah dan tidak dipanggil langsung oleh Allah. Kita yang belum duduk di dalam syurga dan tak pernah tengok syurga pun, kita dengar cerita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal syurga. Tetapi jika mana dalam diri kita penuh dengan kesombongan, sombong disebabkan harta kita, sombong disebabkan umur kita, sombong disebabkan pangkat kita, sombong disebabkan ilmu kita, apakah kita ini akan dijemput oleh Allah untuk duduk di dalam syurga Allah seperti mana yang Allah nyatakan kepada kita? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba yang Allah jemput untuk masuk dalam syurganya adalah hamba yang Allah redha. Lalu tuan-tuan, kita kena tanya diri kita, selama mana kita hidup ini, apa yang kita buat, apakah perbuatan itu diredai oleh Allah? Apa yang kita katakan, apakah perkataan itu diredai oleh Allah? Apa yang kita dengar, apakah pendengaran perkataan yang kita dengar melalui cuping yang Allah bagi ini diredai oleh Allah? Apa yang kita lihat melalui mata yang Allah bagi ini bukan kita punya, apakah penglihatan itu diredai oleh Allah? Sebab apa yang kita buat dengan nikmat yang kita terima di dalam hidup ini adalah suatu masa besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah dah bagi kat kita dan kita guna pakai, semua yang kita telah guna pakai, Allah kira daripada akil baligh. Daripada umur kita akil baligh, Allah akan kira satu-satu-satu, sehinggalah sampai masa kita akan berada dengan sahabat-sahabat kita yang di luar masjid itu, iaitu di tanah perkuburan yang duk kita tengok setiap hari. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mendengar akan suara-suara sahabat-sahabat kita yang berada di tanah perkuburan di hadapan masjid ini, nescaya kita akan pengsan. Jika mana Allah membuka hijab pendengaran kita dan kita mendengar akan jeritan ahli kubur, maka Nabi kata kita akan pengsan. Kita akan merasa ketakutan kerana dahsyatnya akan alam yang duduk di sebelah kita. Dan pernah berlaku kepada seorang sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu di perkuburan Madinah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berhenti dan menangis. Sahabat yang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapakah engkau menangis?" katanya. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat, "Aku mendengar akan suara-suara ahli kubur yang meminta tolong," katanya.
Beginilah keadaan dan ketakutannya alam barzakh, kata Abu Bakar. Beginilah akan dahsyatnya alam barzakh itu, kata Abu Bakar. Seorang insan yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menangis tatkala ia berada dan dia lalu di hadapan perkuburan, tuan-tuan. Maka inilah yang perlu kita tanya dalam diri kita. Sebab itu, apabila seseorang yang mencari ilmu, ketika ia menuntut ilmu, maka syurga itu natijahnya. Ilmu yang macam mana, tuan-tuan? Maka kata ulama, ilmu yang boleh memberi manfaat pada zahir kita dan pada batin kita. Bagaimana zahir kita boleh memberi manfaat? Dengan jalan ilmu mendapat manfaat daripada pencarian kita, pencarian ilmu yang kita duk tuntut ini. Maka kata ulama, maka dengan kita menuntut ilmu ini, maka terzahir akan Islam itu, agama itu pada zahir kita. Makin kita mengaji, makin zahir agama dalam diri kita. Kita makin menjadi orang yang beragama pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, ma huwa din? Apa itu agama? Agama itu, kata ulama, fahuwa ta'ah, iaitu semakin ia taat dengan Allah, semakin dia tunduk dengan Allah, itulah tanda orang ini beragama. Kita tengok diri kita, semakin umur kita naik, apakah semakin kebaikan yang ada dalam diri kita bertambah? Maksiat yang ada dalam diri kita kurang? Ataupun umur kita makin bertambah, kebaikan yang ada dalam diri kita tak jadi apa-apa? Umur kita 30, kita tak mampu nak semayang sunat ba'diyah maghrib. Umur kita 50 pun lagu tu juga. Umur kita 30, 20 dulu, kita tak mampu nak semayang sunat ba'diyah Isya. Umur kita 60 pun macam tu juga. Tuan-tuan, apa kata ulama? Jika mana Allah ni membenci, Allah tidak akan bagi kepada seseorang kebaikan demi kebaikan. Dia tidak tambahkan umurnya, dia tidak tambahkan kebaikannya, tetapi ditambahkan umurnya. Umurnya ditambah, dan ditambah, tetapi kebaikannya tidak ditambah. Lalu kemaksiatannya akan berterusan. Dia terus buat jahat, dirinya dalam keadaan yang jahat, hatinya dalam keadaan yang jahat. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Ketika umur kita ini makin bertambah, yang kita tak tahu di mana titik noktah umur kita. Dan semua orang tak tahu titik noktah umur seseorang itu, tak tahu. Saya tak tahu dan tuan-tuan pun tak tahu. Maka ini hikmahnya, kata ulama, supaya kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian itu. Dirahsiakan oleh Allah kepada hamba-Nya supaya kita sentiasa tunggu, tuan-tuan. Kita tunggu dan kita tunggu. Tuan-tuan, kita bukan Imam Asy-Syafi'i. Kita bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakaratul maut, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Habiballah, mau tak aku mohon kepada Allah
supaya ditangguhkan akan kematianmu. Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Nabi kata, jangan, kerana aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Allah Rabbul Jalal. Malaikat akan tanya kita macam tu, sebab kita jenis orang yang tak mau mati. Malaikat takkan tawar kita dengan tawaran itu, kerana kita jenis orang yang takut mati. Apa yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dia sedang sakaratul maut, muridnya Imam Muzani berada di tepi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum Imam Asy-Syafi'i menghembuskan nafas yang terakhir, Imam Asy-Syafi'i sempat menyatakan beberapa bait syair, iaitu syair tentang dirinya yang berdosa kepada Allah. Tuan-tuan, yang ini Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Ketika dia sakaratul maut, dia masih sempat lagi. Dia berkata dengan Allah, ya Allah, aku ini hamba yang berdosa kepada Engkau dan aku terus melakukan dosa, ya Allah. Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Allah, Kau memberikan aku makan hidayah, tetapi aku terus menjadi hamba yang berdosa kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, ini Imam Syafi'i. Saat dia nak balik bertemu dengan Allah, masih lagi sempat melafazkan beberapa kalimah istighfar. Kita macam mana, tuan-tuan? Kita yakin tak kita boleh mati macam tu? Sehingga kan setelah habis Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan akan syair-syair taubah, Imam Asy-Syafi'i meninggal pada sisi Imam Muzani. Kita kena tanya diri kita, aku ni boleh tak mati seperti mana matinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ataupun aku dimatikan dalam keadaan aku sedang mengumpat orang lain. Aku mati dalam keadaan aku sedang menonton televisyen, rancangan-rancangan ini, rancangan-rancangan yang tidak diredai oleh Allah. Ataupun aku ni mati di kedai kopi yang menjadi tempat seharianku. Aku mati dalam keadaan aku sedang tidak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah tak kita tanya diri kita, ya Allah, bagaimana keadaan sakaratul maut aku nanti, ya Arhamar Rahimin? Apakah dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang tidak Engkau redai? Pernah tak tuan-tuan kita fikir benda ni? Ataupun selama kita hidup, kita hanya memikirkan macam mana aku nak cari rezeki, macam mana nak makan, macam mana itu, macam mana ni. Zaman lah, zaman yang huru-hara, dah macam huru-hara dah, tuan-tuan. Kita tak kisah pun pasal amal akhirat kita. Kita tak kisah pun pasal pertemuan kita dengan Allah. Macam mana aku nak balik jumpa Allah, macam mana keadaannya, indah atau tidak, baik atau tidak, kita tak fikir pun, tuan-tuan. Lisan kita, yang kita ucapkan, yang kita sembangkan adalah perkara dunia yang sama, yang tu berputar dalam kehidupan kita. Sebab itu ilmu ini yang menjadi asbab untuk boleh kita bawa menuju ke jannah Allah. Maka jadikan jasmani kita ini beragama terus di dalam kehidupan kita. Sebab itu ulama dinyatakan ilmu satu kalimah dan ada isyarah pada setiap hurufnya. Maka orang yang berilmu, kata ulama,
Ain pada ilmu itu isyarah kepada illiyin, kelembutan. Semakin seseorang itu mempunyai ilmu, hatinya semakin lembut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dia ada ilmu, hati dia makin lembut dengan Allah. Lembut ni macam mana, tuan-tuan? Dia boleh mengikut kebenaran, dia boleh mendengar kebenaran, dia boleh akur dengan kebenaran. Benar ni, tuan-tuan, bukan sekadar syariat yang zahir sahaja, tetapi benar pada syariat yang zahir dan syariat yang batin. Sebab itu tuntutan kita ini ada dua, tuan-tuan. Satu, hablum minallah. Kedua, hablum minan nas. Kita baiklah, cantiklah macam mana hablum minallah kita. Semayang kita bagus tak tinggal, semayang malam kita tak tinggal, tetapi hablum minallah kita teruk, tuan-tuan. Dengan adik-beradik kita putih silaturahim sampailah. Sabit tanah bukan besar mana, tuan-tuan. Sehingga apa kata Allah? Rahim itu daripada sifatku. Orang yang memutuskan silaturahim ini, tuan-tuan, putus daripada rahmat Allah. Hablum minan nas, kena jaga, tuan-tuan. Hebat macam mana hablum minallah, tetapi sangkut kita hablum minan nas, sangkut, tuan-tuan. Sangkut kita besok di akhirat, sakit kita besok di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar besok tak ada pertolongan macam dalam dunia, tuan-tuan. Padang mahsyar besok kita semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang telanjang. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab kita tak layak pakai baju. Pakaian ini kehormatan, maru'ah. Ketika kita ditelanjangkan, kita diangkat, dicabut akan maru'ah kita. Pasal apa kita telanjang? Sebab dosa kita banyak. Pasal apa kita ditelanjangkan, tidak berhak diberikan kehormatan? Sebab salah kita banyak. Pasal apa besok Allah telanjangkan kita? Sebab maksiat kita banyak. Di padang mahsyar kita tak malu dah ditelanjangkan. Malunya kita itu sebab dosa kita dan salah kita terlalu banyak dengan Allah. Tuan-tuan, salafus salih, orang salih Allah bagi pakaian, nabi-nabi dibagi pakaian, ashab Rasul dibagi pakaian, kekasih Allah dibagi pakaian. Tetapi orang yang berdosa macam kita, Allah telanjangkan kita. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah ingatkan kita setiap minggu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa banyak salah semasa hidupnya, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka akan benamkan mukanya ke bumi. Dan mereka malu untuk mengangkat wajahnya di hadapan Allah, sebab dosanya terlalu banyak dengan Allah. Tuan-tuan, Allah ni terlalu baik dengan kita. Kita kata orang pun Allah bagi kita makan ni. Kita buat salah pun Allah bagi kita makan ni. Kita buat silap, Allah tetap selamatkan kita dan jaga kita dan panjangkan umur kita. Tetapi kita rasa seolah-olah kita tak bersalah dengan Allah. Sampai di padang mahsyar kelak baru kita tahu yang kita salah. Kita salah hampir 50 tahun dengan Allah. Nakisu ru'usihim, kita akan benamkan muka kita di hadapan Allah kerana terlalu malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana Allah terlalu baik dengan kita. Allah terlalu baik dengan kita dan Allah terlalu sayang dengan kita. Tetapi kita berbuat jahat dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat kejahatan dengan kebaikan dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Allah bagi kita rezeki, dengan rezeki yang Allah bagi pada kita, kita buat kejahatan kepada Allah. Dengan anggota yang Allah kurniakan kepada kita, cukup sifat kita, tuan-tuan. Allah tak kurangkan satu sifat pun daripada tubuh kita ini. Maka dengan anggota yang 7 ini, kita buat maksiat dengan Allah. Kita lawan Allah. Tuan-tuan, jikalah saya memberi perumpamaan seorang anak dan seorang ayah. Seorang ayah yang telah besarkan kita. Tuan-tuan, saya seorang ayah dan tuan-tuan seorang ayah. Anak yang telah kita besarkan, daripada kaki mereka itu 2 jari, tuan-tuan. Anak yang kita telah besarkan, daripada tapak kaki mereka itu 2 jari. Kita, kalau seorang nelayan, kita pergi laut, tuan-tuan, kita gadaikan nyawa kita. Tak kira ribut ke apakah, aku kena pergi laut untuk aku beli 1 tin susu anak aku. Setelah anak kita ini dewasa, tuan-tuan, dia jerekah kita. Cukup, tuan-tuan, dia tak payah pukul je lah. Cukuplah dia jerekah kita sekali. Apa perasaan, tuan-tuan? Dia tak payah pukul kita, tuan-tuan, tapi cukuplah dengan dia jerekah kita, tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan sebagai seorang ayah? Mohonglah kalau kita tidak kecil hati dengan tindakan anak kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlalu baik dengan kita. Lalu dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita berbuat maksiat. Mulut yang Allah berikan kepada kita, kita melawan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mengumpat ini lawan Allah sebab Allah tak suka. Kita tak guna mulut kita menyebut kalimah Allah. Kita tak guna mulut kita untuk menyebut nama Allah, Zat yang berbuat baik kepada kita daripada kita lahir sampailah. Kita tak sebut pun nama dia, tuan-tuan. Hari ini kita tak sebut pun nama dia. Mujuklah ada semayang. Mujuk, tuan-tuan. Ada semayang, kita pun sebut nama dia. Allahu Akbar. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tak panggil dia pun. Sama ada dengan kalimah tasbih, Subhanallah, 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 ataupun dengan kalimah tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ataupun dengan kalimah salawat. Kita tak sebut pun nama dia. Kita tak reti nak sebut nama dia. Kita tak pandai nak sebut nama dia. Kita kata kita pandai, tuan-tuan. Kita mengaji 10 tahun dah. Kita mengaji 15 tahun dah. Tapi kita tak pandai nak sebut nama dia. Setiap hari nak sebut nama dia. Setiap hari kita nak zikir nama dia. Setiap hari kita nak jadikan nama dia ini sebagai satu zikir pada lisan kita. Kita gunakan mulut kita sembang pada perkara yang sama. Dalam rumah, dalam masjid, benda yang sama kita ulang-ulang dan kita lakukan.
Maka orang yang mencari dan menuntut ilmu yang menyebabkan menjadi natijah untuk dia masuk jannah Allah, maka jasmaninya akan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, zaman ni yang Nabi sebut, satu sunnah yang kita amalkan menyamai dengan 100 kali mati syahid. Zaman yang mana orang mula tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena usaha sungguh-sungguh, tuan-tuan, jasmani kita, diri kita, supaya ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut menjadi asbab kita dapat jannah Allah dan menjadi manfaat pada jasmani dan rohani kita, yang menyebabkan kita boleh duduk dalam syurga Allah, kita boleh duduk dalam jannah Allah. Tuan-tuan, syurga ni bukan benda yang kita boleh gambarkan. Saya sendiri pun, bila kita duk baca hadis tentang syurga ni, tak rasa macam dalam hati saya kata apa, tuan-tuan? Sebenarnya indah lagi, cantik lagi syurga ni sebenarnya. Yang tak boleh kita gambarkan langsung syurga ni. Cantik dia, cantik dah. Tu tempat kita nak duduk, tuan-tuan. Kita duduk di Kota Raja ni rasa macam selesa dah nak. Rumah kita rasa macam tak mau balik kan, macam tak mau mati dah kan. Ya tak? Syurga Allah ni siapa masuk tak mau keluar dah. Rasa tak mau dah, memang takkan keluar mah. Indahnya jannah Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup kita berapa kali kita rasa nak masuk syurga? Selama kita hidup. Macam saya, umur saya 53 tahun ni. Saya tak kerti nak sembunyi umur saya. Umur saya 53 tahun. Selama 53 tahun saya hidup, berapa kali saya teringin nak masuk syurga? Saya kena tanya dari saya, tuan-tuan. 53 tahun saya hidup, berapa kali saya rasa teringin nak masuk syurga? Ataupun saya tak pernah rasa pun teringin nak masuk syurga? Allah tanya kita besok, tuan-tuan. Kalau masa hidup kita langsung tak teringin nak masuk syurga, tuan-tuan, bolehkah kita masuk syurga? Masa hidup ni kita langsung tak teringin, tuan-tuan, tak pernah rasa teringin langsung. Orang teringin ni macam mana, tuan-tuan? Orang teringin ni, kalau orang perempuan mengandung, kita panggil mengidam kan. Perempuan kalau dia mengidam ke mana? Dia boleh duduk, kena ke dia duduk? Dia tak kena dia duduk. Dia tak boleh duduk diam lah. Dia sebut lah. Ya tak? Kalau dia kata dia mengidam, dia teringin buah salak kata. Dia duduk sebut salak tu lah. Dia teringin kata buah durian kata. Dia akan sebut hal tu ya. Durian kita lemah perut dah, tuan-tuan, dengar tu pergi cari juga lah. Cari lah. Belah kot Sungai Petani ni tak ada, belah tikam batu tak ada durian. Kita usaha pergi cari, tuan-tuan, dia low start dah. Macam mana, tuan-tuan, kita teringin dengan dunia yang kita duk buat selama ni? Ada tak pernah rasa teringin dengan syurga lagu tu? Ada tak? Kita tanya diri, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Jika langsung tidak ada dalam hati kita teringin untuk duduk dalam syurga Allah, macam mana keadaan kita di sana, tuan-tuan? Wallahu a'lam. Kita sendiri pun tak tahu. Sebab dalam dunia kita tak mau.
Nabi dah cerita, Allah dah cerita. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang hamba Allah yang menulis Al-Quran di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, Al-Quran yang duduk di Masjid Madinah ni, tulisan tangan. Dia dah tulis, saya rasa dalam 6 besi kot. 6 ke 8. Syekh ni tuan-tuan umur dah 80 lebih. Ketika orang interview dia, kata, Syekh, apa pengalaman yang dia dok ingat sampailah ketika dia menulis Al-Quran dengan tangan dia. Dia kata apa? Ketika aku menulis ayat-ayat jannah Allah, tangan aku ni seolah-olah tak mau berhenti nak terus tulis ayat ni. Dia tak mau berhenti, dia kata. Tangan dia ni tak mau berhenti. Terus duk tulis ayat-ayat syurga Allah. Yang ni mukjizat Al-Quran, dia kata. Setiap kali, bukan versi pertama ada, versi kedua tak ada, setiap kali, dia kata. Dan ketika aku menulis ayat-ayat neraka Allah, ketika itu dia kata, tanganku dan tubuhku menggigil berasa ketakutan tentang ayat tersebut. Ni tuan-tuan, asal dia tulis ayat neraka, tuan-tuan, badan dia ketak satu badan. Tangan dia ketak, tuan-tuan. Ketak kerana rasa takut tentang ayat yang dia tulis ni setiap kali. Dan dia kata, dan inilah mukjizat Al-Quran. Lalu kita tanya diri kita baca Quran puluhan tahun, kita rasa apa? Kita kena tanya, tuan-tuan, berapa kali kita menangis ketika kita menemui akan ayat-ayat neraka Allah? Atau kita tak rasa apa? Berapa kalikah kita rasa teringin dalam hati kita untuk masuk syurga Allah ketika mana kita membaca ayat-ayat jannah Allah? Kita baca surah Waqi'ah kan? Ada cerita tentang syurga. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Ada baca, buka Quran. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baca ayat syurga Allah, rasa macam nak kuat tak aku nak masuk syurga? Ya Allah, boleh tak bagi aku peluang, pilih aku untuk masuk dalam syurga yang kau ceritakan pada aku ni, ya Allah. Yang inilah tanda orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuan-tuan, ilmu yang kita duk tuntut menjadi manfaat kepada rohani kita, apa jadi kat kita? Pertama, kita dikurniakan oleh Allah sifat sidik. Kita jadi orang yang benar, tuan-tuan. Kita jadi orang yang benar. Benar ini pada sisi Allah. Kenapa kita jadi orang yang benar? Kerana kita membenarkan Allah dan Rasul. Kita benarkan Allah, kita benarkan Rasul, kita benarkan akhirat. Kita tak ragu dengan Allah, kita tak ragu dengan Rasul, kita tak ragu dengan akhirat. Bila dia ceritakan kepada kita tentang akhirat, kita yakin sangat dengan Allah. Cerita kubur, kita rasa yakin dengan Allah. Alam barzakh, lalu kita rasa takut dan kita buat persiapan untuk selamat di alam barzakh.
Kita dengar cerita tentang padang mahsyar, kita rasa takut tuan-tuan. Kita dengar cerita tentang mizan, amal kita besok ditimbang satu dan satu tuan-tuan. Saya balik ni, saya akan fikir tentang kebaikan saya dan kejahatan saya. Agak-agak baik yang kita duk buat, tak timbang, rasa-rasa berat. Balik kita fikir tentang, kita ilmu banyak tuan-tuan. Balik kita fikir, berapa banyak semayang sunat aku agak-agak kalau timbang berat lah. Berapa banyak sedekah aku kalau timbang agak-agak berat. Kita tengok jahat kita, apa kejahatan yang masih kita buat lagi, yang kita tak boleh tinggal lah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya ni macam orang baik, pakai serban cantik, jubah cantik, macam orang baik, tapi belum tentu baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu tuan-tuan. Saya boleh berlakon depan tuan-tuan, tapi saya tak boleh berlakon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh pura-pura dengan tuan-tuan, ikhlas lah, apalah, tapi saya tidak boleh berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkataan, setiap bergerak dan diam saya diperhatikan oleh Allah Rabbul Jalal. Kita tak boleh bohong Allah. Kita kena benarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita jadi orang yang benar pada sisi Allah. Dua, ilmu ini jadi apa kat kita sehingga manfaat pada rohani kita? Ikhlas dalam akidah dan amalan. Dengan kita mengaji, pegangan kita jadi ikhlas. Kadang-kadang kita dengan Allah tak ikhlas. Kita doa pun kadang-kadang mau tak mau. Kita tak ikhlas dengan Tuhan. Kita ingat Tuhan tak tengok kita, kita ingat Allah tak tengok kita. Dan kadang masa kita doa tuan-tuan, kita tak harap pun. Saya nak tanya tuan-tuan, masa tuan-tuan pergi umrah, saya pergi umrah, masa kita duduk di Raudah, kita rasa lagu mana masa kita doa? Dengan kita duduk di masjid kita ni, kita rasa apa masa kita doa? Masa kita duduk di Raudah dan masa kita duduk di masjid kita, kita doa, kita rasa apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Dan Allah tengok perangai kita, Allah tengok perangai kita, perilaku kita, Allah tengok. Hang ada masa-masa saja hang duk harap kat aku, hang susah haraplah kat aku, hang sakit haraplah kat aku, hang sempit, hang ada masalah, hang carilah aku. Tapi bila hang senang, hang tak peduli pun kat aku. Hang sehat, hang tak peduli pun kat aku. Masalah hang dah selesai, hang tak peduli pun kat aku. Tuan-tuan, kita buat Allah ni jadilah ke mana kan? Kalau dengar orang tuan-tuan nama dia kurang ajak. Tidak tuan-tuan. Kalau dengar orang kan, kita duk buat gitu, orang kata kita kurang ajak. Tapi kalau dengar Allah, nak cakap bahasa. Masa kita ada masalah, untuk cari dia, kita menangis depan dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bila masalah kita selesai, kita tak cari dia pun, kita tak peduli kat dia pun. Masa kita sakit, kita nak operasi jantung, kita nak tu, kita cari dia, minta tolong orang masjid sembahyang hajat tuan-tuan 2 rakaat. Tidak. Masa kita sihat, kita tak cari dia.
Cakap bahasa kita pun bahasa sombong kita cakap. Tuan-tuan, siapa kita sebenarnya? Siapa Allah itu pada kita sebenarnya? Tuan-tuan, kita sebenarnya tak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Kita tak ikhlas. Kita tak ikhlas dengan Allah. Tu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok kesilapan kita sebagai seorang hamba Allah ini terlalu besar. Silap kita dengan Allah ini terlalu besar. Zaman ini tuan-tuan, yang selalu saya ingatkan diri saya, bukan zaman kita nak boleh duk buat ringan lah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekarang macam mana. Zaman kita ni zaman akhir lah tuan-tuan. Dan yang tak akhir sebenarnya banyak lagi, tapi sebab dah 96 minit saya nak berhenti ya. Yang tak akhir dengan sabit daripada kita menuntut ilmu Allah, natijahnya jannah Allah, iaitu kita istiqamah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang manfaat ini, semakin kita mengaji, semakin kita jadi takut dengan Allah. Semakin kita mengaji, semakin kita jadi sayang dan suka dengan akhirat. Semakin kita mengaji, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kasih kita pada Allah semakin tinggi. Kasih kita kepada dunia kurang. Tuan-tuan, kita mengaji banyak tahun dah. Cuba kita ambil timbang ni. Kasih kita pada dunia dan kasih kita pada Allah mana banyak? Kita tengok, kita timbang. Kalau anak kita boleh tahu. Kita ada 5 orang anak. Mana anak yang paling kita sayang? Kita tahu kan? Yang tu kita tahu. Kita dengan Allah takkan kita tak boleh tahu. Anak 5 orang, yang ni aku paling sayang. Dengan Allah, pernah tak kita duk fikir begitu? Kita buat timbangan mizan macam tu. Pernah tak sampai tara tu supaya kasih kita dengan Allah ini tadi semakin bertambah, supaya ilmu kita ini menjadi asbab kita dikurniakan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hidup ni tak ada apa pun tuan-tuan. Saya fikir, tuan-tuan fikir, sebenarnya hidup ni ada apa? Sajalah tuan-tuan, saya nak berhenti lah. Kita hidup 53 tahun ni, sebenarnya kita boleh apa? Kita makan sampai lah, kita boleh apa? Kita kumpul kertas sampai lah, kita boleh apa? Kita ada pangkat yang besar, kita boleh apa? Bila kita duduk tak ada apa pun, kegembiraan dia sat ya. Makan sedap macam mana, kegembiraan dia sat ya. Orang duk puji kita, kegembiraan dia sat ya. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, jika mana orang nak jual dunia ni dengan sekeping roti, murah dia lagu tu, nescaya aku tak mau beli, kata Imam Syafi'i. Ada orang nak jual dunia ni dengan sekeping roti saja, kata Imam Syafi'i, nescaya aku tak mau beli, dia kata. Imam Syafi'i. Tuan-tuan, yang ni jangan bagi tahu. Kita tanya diri kita. Umur saya 53 tahun. Berapa kali kita rasa nikmatnya menemui Lailatul Qadar? Ataupun tak pernah jumpa langsung. Ataupun Allah tak pernah bagi kita langsung. Umur 53 tahun ni tak pernah sekali pun jumpa.
Tuan-tuan, tak ada satu ulama yang tak jumpa, tuan-tuan. Nabi jumpa, sahabat-sahabat jumpa, a'immatul arba' jumpa, salafus salah kebanyakannya jumpa. Lepas tu kalau kita lihat, Imam Syafi'i kata, kalau puasa hari ni, lazimnya Lailatul Qadar hari ni. Mereka boleh kata sebab mereka jumpa. Kita umur 50 lebih, berapa kali kita jumpa, tuan-tuan? Kita tanya diri kita, pasal apa Allah tak bagi kat aku? Pasal apa Allah tak bagi kat aku? Allah Ta'ala tak suka aku kan? Allah Ta'ala benci aku kan? Sebab benda-benda ni semua dibagi kepada orang yang Allah sayang. Nabi Allah sayang, sahabat Allah sayang, 4 mazhab a'immatul arba' Allah sayang. Pasal apa Allah tak bagi kat aku, tuan-tuan? Pasal apa Allah tak bagi kat kita? Allah benci aku ke? Pernah tak tanya tu? Tuan-tuan, pernah tak kita satu hari kita teriak dalam bulan Ramadan sebabkan, ya Allah, umur aku dah 60, aku tak tahu mati bila. Bagilah kat aku, ya Allah, sekali jadilah. Pernah tak kita merayu lagu tu dengan Allah? Tuan-tuan, ni berrejak. Kita pejam mata duk kalut pasal Covid 3 tahun dah kita lalu Ramadan. Kan? Ni duk kalut lagi. Kan? Duk kalut ni pasal Covid ni 3 tahun dah. Kita duk lalu Ramadan ni tadi. Kalau ikut tuan-tuan, dalam masa kita duk Covid ni, kita duk rumah banyak masa kita, betul tak? Tapi apa kita buat? Dalam masa 2 tahun yang lalu, berapa kali kita khatam Quran? Lah kita kata tak ada masa. Masa Covid dulu kita duduk di rumah, kita banyak masa. Berapa kali kita khatam Quran? Berapa ratus ribu kita himpunkan suratul Ikhlas? Berapa ratus ribu kita himpunkan tahlil? Berapa ratus ribu kita himpunkan tasbih? Kita nak cakap apa dengan Allah? Masa aku bagi masa kat hampa, duduk di rumah, tak boleh pergi mana, tak boleh buat kerja, tak boleh itu, kita buat. Kita duduk depan televisyen lah. Kita duduk depan telefon saja. Tentang kita tak boleh mohong Allah Ta'ala. Kita tak boleh tipu dia. Yang pasti, yang mengetahui segala perkara adalah Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu perkara, iaitu seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis ini dalam kitab Al-Adhkar, yang mana satu hari seorang sahabat membaca doa ini dan didengar oleh Nabi, lalu didoakan oleh Nabi, dia mati dalam keadaan yang syahid. Dan mungkin sebahagian tuan-tuan tahu doa ni, dan sebahagiannya mungkin tak pernah dengar. Jadi apa yang dibuat oleh sahabat ini, sebelum daripada dia mengangkat takbiratul ihram, dia nak semayang, sebelum dia angkat takbiratul ihram, lalu dia baca doa ni dan didengar oleh Nabi SAW. Nabi tanya, siapa baca? Dia kata, saya ya Rasulullah. Lalu didoakan oleh Rasulullah. Sahabat ini mati dalam keadaan yang syahid. Tuan-tuan, rahmat Allah ni luas. Kenapa saya nak tinggalkan untuk tuan-tuan? Sebab rahmat ni luas. Saya tak mampu tuan-tuan nak semayang sampai ratus-ratus rakaat dalam satu malam. Saya tak mampu tuan-tuan. Saya tak mampu.
Orang tua saya mampu tuan-tuan. Orang tua ada saya minimum dia sembahyang sunat mutlak 100 masa dia hidup. Tuan-tuan kena ikut orang tua saya, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Nanti orang tua saya, dia minimum tuan-tuan, hidup dia minimum, dia sembahyang sunat mutlak satu malam 100 rakaat. Kita nak lawan dia pun tak mampu, jangan kata nak lawan ibadat sahabat. Masa dia ditahan dalam tahanan ISA tuan-tuan, dia beritahu dengan saya, kata aku rindulah nak masuk lokap lagi, kata. Masa tu tahun 84, operasi lalang, kalau tuan-tuan masih ingat operasi lalang, almarhum orang tua saya salah seorang yang ditangkap dalam operasi lalang. Dia masuk penjara, penjara khas waktu itu dalam 2 bulan dan dibuang daerah 2 tahun. Dia abang dengan saya, dia kata, Zam, dia kata, abah rindu nak masuk lokap lagi. Kita pasal apa? Pasal abah duduk dalam lokap, dia kata, satu malam abah boleh semayang 500 rakaat. Dia kata, abah tak tidur orang. Tidur, dia kata, tapi masa macam panjang. Dia boleh khatam Al-Quran 2 hari sekali dalam masa 2 bulan tuan-tuan. Ketika dia di luar daripada lokap, rutin hariannya 100 rakaat tu kat dia ya. Ni sebab depan mata saya tuan-tuan. Saya pilot dia dulu. Start pukul 2 pagi tu dah start dah dia salat sehingga subuh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita nak lawan guru kita tak mampu. Tapi Nabi ni sayang kat kita. Tuan-tuan jangan tinggal. Saya alhamdulillah daripada saya dapat daripada almarhum tu, alhamdulillah saya tak tinggal lagi. Kenapa ustaz tak tinggal? Sebab saya harap saya boleh mati husnul khatimah. Yang tu lah. Kita nak semayang tak kuat, kita nak zikir tak kuat. Kita nak zikir tak kuat tuan-tuan. Saya bukan saya nak cerita tentang almarhum, tidak. Tapi saya nak cerita, saya nak lawan almarhum tak mampu. Tak mampu tuan-tuan. Dia tasbih saja sebelum tidur 10,000. Kita sebelum tidur balas 10 grup WhatsApp. Nak sama apa? Tak jadi mah. Dia ni rutin dia. Dia memang rutin lah lagu tu. Selawat dia, istighfar dia. Patut Allah angkat dia macam tu. Tentang baca doa sebelum daripada takbiratul ihram, biasa orang akan baca qul a'udzu birabbin nas, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tetap tambah doa ni. Saya baca 3 kali. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Dapat tuan-tuan duk geling kepala tu tak ada. Saya balas lagi 3 kali. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ingat. Kita tak mahu apa, kita nak mati husnul khatimah tuan-tuan. Makan cemuih dah, jalan cemuih dah, kita nak tunggu mati ya. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin.
Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa saya dan tolong doa beberapa madrasah kami dan 2 madrasah kami dan 1 madrasah yang dalam pembinaan. Tuan-tuan tolong doa mudah-mudahan apa yang kami buat dalam redha Allah dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tuan-tuan tolong doa bagi kepada madrasah. Tolong doa bagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kami, ya, dalam segala perkara. Saya nak doa, saya tak mau lain, saya mau doa saja. Ya, setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu pada malam ini, Ya Allah, berhimpun di dalam rumah-Mu ini, Ya Allah. Kami menuntut keredaan-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, redakan kami dalam hidup kami, Ya Allah. Redakanlah saat kami sakaratul maut, Ya Allah. Redakan kami selepas kematian kami, Ya Allah. Ya Allah, setiap kesalahan kami, setiap dosa kami, maka Engkau ampunkan kami dan maafkanlah, Ya Allah. Jangan Kau jadikan kami membawa kesalahan dan dosa kami selepas daripada kematian kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami semua memohon kehadrat-Mu, Ya Allah. Kami teringin untuk masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Walaupun kami tak layak untuk duduk dalam syurga Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Kami teringin, Ya Allah. Kami teringin sangat, Ya Allah. Maka sampaikan keinginan kami ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Panjangkan umur kami, Ya Allah, agar kami dapat berada dalam bulan Ramadan tahun ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Engkau takdirkan perkara yang kami tidak tahu atas umur kami ini, Ya Allah, jika ada dalam takdir Engkau, kami akan Engkau matikan sebelum daripada Ramadan, Ya Allah. Kami mohon Kau tangguhkanlah sehingga kami dapat sampai dan menemui berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan itu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik atas kami, Ya Allah. Jika ada kurnia-Mu atas kami, kurniakanlah, Ya Allah, Lailatul Qadar atas kami pada tahun ini, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk meminta Lailatul Qadar, Ya Allah, tapi kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin, seumur hidup kami ini kurniakanlah, Ya Allah, walaupun sekali atas kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.